Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 4 hari bulan 5 2023 kita sambung pengajian kita dalam tafsir surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 42 sehingga akhir surah. Bunyi akhir surah nah. Rupanya 46 itu habis dah lah sudah ayat. Pendek sangat. Dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini, Allah Ta'ala cerita kepada kita betapa kerah kepala, tak erti bahasanya puak-puak kafir. Mari duk tanya Nabi SAW. Tanya ni bukan nak belajar, tanya perli. Dia kata, bila kiamat tu Muhammad? Bila kat kiamat? Tu soalan dia. Kemudian Allah Ta'ala jawab, ilmu tentang tarikh kiamat ialah hanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Malaikat pun tak tahu, Nabi SAW juga tidak diberitahu. Kalau ada orang mengaku dia tahu, itu dia panggil orang tak betul. Ini sekarang ni orang percaya ni, nak kiamat dah. Memang nak kiamat daripada hari Nabi bangkit lagi. Nabi sudah bagi tahu, ana was-sa'atu kahataini. Nabi kata aku dengan kiamat dekat gini ya. Tapi dah 1440 tahun lah tak kiamat lagi. Yang duk main teori kiamat-kiamat ni. Kemudian Nabi SAW sebagai naziran, pemberi amaran, pemberi peringatan. Nazir atau munzir, dua-dua tu. Nazir, munzir. Bashir, mubashir. Dua tugas Nabi. Sama ada dia ketika ada kalanya dia basyiran, memberi khabar gembira, ada waktu dianya naziran, memberi amaran. Kita pendakwah juga kena ambil dua pendekatan ini. Ajak orang buat baik, larang benda mungkar. Jangan ajak saja, tak larang, tak jadi. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surah 1350. 1350 ayat 42. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan, uraian ringkasnya dan mencari 5 faedah insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Balik semula kepada ayat kita, ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati
ayyana mursaha. Mereka selalu bertanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak kafir dia mari perli tanya. Dia tanya apa? Anis sa'ah, tentang kiamat. Ayyana mursaha. Bila gak kiamat tu datang? Bila nak kiamat ni? Alah. Kuat dia tu Muhammad ni duk cerita kiamat. Bila? Mata. Itu soalan perli dia panggil. Munasabatul ayah, susunan ayat ini macam mana? Anna Allah Ta'ala lamma bayyana bil burhanil aqli, dalam ayat-ayatnya lepas Allah Ta'ala nyatakan dengan dalil-dalil akli, orang yang ada akal boleh berfikir tentang kiamat itu boleh terjadi. Dan Allah cerita tentang akan berlakunya kiamat. Allah Ta'ala sebut juga tentang keadaan hari kiamat. Pada hari kiamat manusia terbagi dua. Sama ada dia celaka, na'udzubillah, au su'ada, ataupun dia bahagia. Maka Allah Ta'ala sebut di sini tentang kerenah perangai manusia tentang kiamat. Para pelajar sekalian, dia kata su'alun nas, dua kategori manusia yang bertanya tentang kiamat. Dua kategori manusia. Ada orang mari tanya sebab bimbang, takut-takut berlaku kiamat, dia tak sempat buat persiapan. Maka dia mari tanya. Dia mari tanya untuk apa? Untuk nak buat persiapan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ada kan hadis, seorang sahabat mari tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat ya Rasulullah? Sebab apa? Dia beriman kiamat akan berlaku, dia takut. Dia mari tanya. Nabi SAW tak jawab, sebab Nabi tidak ada maklumat bila tarikh kiamat. Tapi baginda Nabi SAW bertanya balas. Tanya mula. Ma'adatalaha, saudara yang bertanya tentang kiamat ni, bila mu tanya, mu yakin kiamat tu berlaku, tanya kerana takut, Nabi tanya, ma'adatalaha, apa persiapan awak nak menghadapi kiamat? Satu soalan. Kumpulan yang kedua, biasanya dalam Quran ni bila Tuhan tanya yas'alunaka anis sa'ati, iaitulah soalan istihza wa istighfaf. Soalan orang kafir perli. Muhammad ni kiamat bila? Itu main dia panggil istighfaf. Mandalekeh kepada isu istib'ad wa istingkar. Dia tak percaya. Dia mari tanya tu bukan tanya nak belajar, bukan tanya nak dapat ilmu, dia panggil tanya perli, tanya ingkar, tanya kerah kepala. Itu je pertanyaan-pertanyaan yang dia ada. Maka ini yang disebut dalam Quran tentang soalan-soalan orang kafir tentang hari kiamat. Adapun soalan orang beriman tentang kiamat, Allah tak sebut di sini. Sebab itu soalan yang bagus, soalan yang baik. Bila tanya mana kita cemas, kita tanya kita nak tahu, tanya kita nak buat persiapan. Maka di sini para ulama mengatakan, tak ada siapa tahu tentang tarikh kiamat, tetapi setiap orang, setiap individu sudah ada waktu kiamat dia, iaitulah ketika dia mati. Bila mati, terjadilah kiamat individu. Kiamat individu. Kiamat besar, tak ada tahu. Dalam surah Al-Ahzab, tanda apa saja? Suratul Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Allah kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puak-puak kafir mari tanya tentang kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Mu jawab, ilmuha indallah. Tarikh kiamat ini Allah saja tahu. Selesai masalah. Mu tak usah mari duduk perli aku, mu tak usah mari duduk mai-mai. Orang Kelantan kata mari nganyi aku, Allah saja tahu kiamat.
Kiamat yang besar Allah Ta'ala saja tahu. Kiamat kecil, kiamat individu pun Allah Ta'ala saja tahu bila orang itu nak mati. Tak tahu kita. Doktor boleh tahu. Kalau cabut wayar ni, orang duduk dalam ICU ke CCU kan, cabut wayar ni mati dah. Ada juga dibuka dia punya oksigen, tak mati juga. Nak kata apa? Buat balik ke rumah, bertahun pula duduk di rumah. Dia panggil hidup tak hidup. Tapi bukan orang mati. Menyawa. Minum makannya pesuak ikut hidung. Allahu Akbar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala biar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan kita bersedia, sedang beribadat, dapat mengucap kalimah terakhir la ilaha illallah, dan kita tidak mahu menyusahkan orang, mati pun tidak, hidup pun tidak, dia panggil koma, bertahun-tahun setengah orang itu. Allahu Akbar. Biarlah kita mati dalam keadaan baik, mati dengan husnul khatimah, mati dalam suasana yang begitu harmoni. Ini kata apa ni? Mari tanya awak, tanya perli, jangan. Tengok ayat 43, fima anta min zikraha. Apa hubungannya tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Fima ay laisa min sya'nik, bukan khijamu, bukan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan bilakah berlakunya kiamat. Laisa zalika ilaik, Allah Ta'ala tak serahkan tugas tarikh kiamat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lish? Dia kata apa? Laisa ilaika zikruha. Nabi tak boleh sebut tarikh kiamat, li'annaha minal ghuyub, kerana isu tarikh kiamat ini salah satu daripada ilmu ghaib yang Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Maka fima, apa hijamu? Gitulah kita nak terima. Dia panggil ingkarun li su'alihim. Fima hadha soal. Mari tanya apa kak? Kalau kita kata, mu tanya apa kak, benda tak ada jawab. Kita ni macam itulah, kadang-kadang suka tanya benda tak boleh jawab. Cuba kita tanya benda orang boleh jawab lalu. Sama juga kalau kita pergi ke kedai dah. Kita cari benda orang tak jual. Habis kedai dia pusing, tak ada. Cari hak ada jumpa. Betul. Ni sari dia. Allah, kita duduk kawasan kita ni sibuk. Belum raya dulu, tak ada kata ayah tak bertelur. Lepas raya pula ayah tak beranak pula. Boleh mari ayah beranak gula pula tidak ada. Duk tanya. Kalau pergi kedai, tua-tua kedai hak biasa tak. Ada gula? Allah dia kata, duk tanya apa hak tak ada. Cari ganda ada lalu. Dia panggil ayat gurauan lah. Orang panggil. Tapi kalau kita tanya orang serius, jawablah kita, jangan main. Oh, tumbuk. Tak. Manusia ni lagu itulah dia perangai. Jadi Allah Ta'ala guna fi ma anta min zik. Mu nak tanya apa benda orang tak tahu? Nabi tak boleh nak jawab benda tu. Kenapa mau kamu tanya? Allah kata apa? Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenai kiamat. Jadi kata di para ulama, fala ma'na lisa ilaika, di sini Allah Ta'ala bagi tahu, ai arsalaka, Allah kata aku hutuhmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta khatamul anbiya, mu ni nabi terakhir, wa akhirur rusul, rasul yang terakhir. Hanya boleh sebut tanda-tanda kiamat. Nabi sebut banyak tanda-tanda kiamat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala wahyu kepada dia, di antara tanda kiamat ini. Banyak buku-buku yang ditulis oleh ulama Islam tentang asyrat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ada tanda yang sahih, ada tanda yang hadis yang tak sahih, ada tanda yang dibuat-buat tanda oleh orang, macam-macam. Ada sebuah buku nama dia Nihayatul Alam. Nihayatul Alam
penterjemah meletakkan terjemahan dengan nama berakhirnya dunia ini. Alhamdulillah buku ni saya dah khatam bacaan daripada awal kitab sampai ke akhir. Waktu tu kita baca kitab ni di masjid, orang panggil Masjid Bulat, di PJ. Rakaman dia ada, walaupun rakaman ada tak apa comel kualiti, tapi tuan-tuan boleh dengar. Ada 130 lebih tanda-tanda kiamat yang kecil, dan banyak dah yang berlakunya, sudah banyak yang terjadi. Tanda kiamat besar belum lagi. Bermula kiamat besar ni tanda dia mari bila? Apabila munculnya Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi mari, dia lepas pada tu mula turun Nabi Isa, keluar Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Lepas tu naik matahari sebelah barat, keluarnya api, asap, keluar dabbatul ard. Ini semua ni 10 perkara tanda kiamat besar tu dia mari dekat-dekat. Kata orang macam biji tasbih, satu, pam, kiamat. Benda tu tak berlaku. Kalau berlaku dah, akhir memang kiamat. Tapi tanda-tanda kiamat ni ada. Banyak terjadi. Dan kalau mungkin, sebahagian daripada tanda tu, kita sendiri ni, itu bahagian tanda kiamat. Tak hormat pada ibu bapa, ramai anak-anak derhaka, kan? Tak pergi masjid, dengar bel tak pergi masjid, itu tanda kiamat. Dia panggil, kita kata, Abu Anas kata tanda kiamat jenis spesies lembu kenyang nama dia. Lembu kenyang ni, tahu lembu kenyang, duduk tidur atas jalan tu, ngak duk makan tu. Orang bagi tak bangun tu, kakak tu bangun tak bangun. Jadi manusia lembu kenyang ni pun, orang azan dia duduk tepi masjid tu, orang azan waktu tak pergi tu, lembu kenyang tarah dia. Standard dia punya label lembu kenyang. Dia panggil al-baqarus syab, lembu kenyang. Jangan jadi lembu kenyang kita. Ini tanda kiamat. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Tengok dalam surah Al-A'raf. Tulis dalam suratul A'raf ayat 187. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab kepada soalan puak kafir, ilmu tentang bila kiamat hanya Allah tahu. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Allah Taala tak nyatakan bila kiamat ni, Allah Taala saja yang mengetahui. Tak usah duk rempuh masuk. Abu Anas kata jangan duk rempuh masuk dalam pagar ilmu yang Allah Taala tak cerita kepada orang. Ni kita dak ni main teori-teori ni. Lama dah nak dengar teori. Satu perbahasa dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Waktu kita budak lagi, ada sekumpulan masa tu, ada kumpulan dakwah hak serba besar ni, dia buat teori kiamat ni akan berlaku pada tahun sekian, tak berlaku-laku juga. 20 tahun dah tak berlaku lagi. Mari teori baru pula. Kuat pokok teori konspirasi dia panggil ni. Allah minat benar lah kalau bak cerita kat alamat kiamat, minat lalu. Nak kiamat dah kita ni. Amerika akan perang dengan China, waktu akan macam-macam dah. Makannya tak ada sekarang. Tapi bila kita sebut apa persiapan awak untuk nak kiamat, asnyak lalu. Faham? Orang yang main teori konspirasi ni, duk cari kau kiamat, cari kau dajjal ni, minat. Tapi kita kata awak ni kalau dah yakin kiamat akan berlaku, tak lama lagi akan berlaku, apa persiapan? Masjid lagi? Tak juga. Allahul Musta'an. Kita kata buahnya besar, persiapan tidak ada. Biarlah kita tak banyak teori, kita banyak amali. Kerja kitanya pagi, petang, siang, malam duduk di masjid. Haitsu nudiya bi, ketika di mana adanya azan di situ ada kita. InsyaAllah di mana ada majlis ilmu yang bermanfaat, di situ ada wujudnya kita. InsyaAllah di mana ada saja tempat-tempat yang baik, kita akan muncul di situ, kerana itulah tempat Allah nak tengok kita ada. Jangan duduk main-main. Baik, sesadah kita bahawa kiamat ni tak ada siapa tahu. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah kata, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah di sisinya lah tahu bila kiamat. Surah Fussilat ayat 47, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kembali kepada Allah ilmu tentang bila kiamat.
Kalau ada orang mengaku, kita kata tak betul. Tak sedap mengaku, awak malu ke orang. Ayat 45, Allah Ta'ala tutup perbincangan kita ni dengan apa? Innama anta munziru man yakhshaha. Tugasmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Jadi Allah Ta'ala kembalikan, menyedarkan masyarakat, mu jangan tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu yang di luar kuasa dia. Ilmu apa? Ilmu tentang kiamat. Tak ada. Nabi tak jawab. Dan baginda Nabi tak boleh jawab bila kiamat. Nabi boleh jawab tanda-tanda kiamat. Itu hijab Nabi. Innama anta ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mukallafun bitahzir, bertugas, diberi tugasan, memberi amaran, peringatan, man yakhsha qiyamas sa'ah, kepada orang yang percaya, yakin, beriman, takut kepada saat yang begitu dahsyat, iaitulah hari kiamat. Sebab kalau Nabi pergi ceramah ke orang yang tak percaya, dia perli meta. Bila? Tak jadi apa. Tapi kalau pergi ceramah kepada orang yang yakin, orang yang beriman, faya'mallah. Nak kiamat tak? Nak. Ingat ke mati? Ingat. Masing-masing takut dah Allah Ta'ala. Kita tak akan buat maksiat. Kita tidak akan jadi orang jahat. Kita tidak akan macam-macam, tak akan. Sebab kita tahu kita semua ini akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak kembali kepada Allah, maka pada saat itu kita kena sedar, kita kena insaf, kita kena buat persiapan untuk menghadapi saat kematian yang kita akan diusul nak tak nak ke masjid atau ke tempat solat. Kemudian kita akan diusul letak dalam kubur seorang diri yang adanya kita dan amalan. Hak pergi kubur berapa kategori pergi kubur? Nabi SAW bagi tahu yang yatba'ul mayyit salas. 3 kumpulan ikut pergi kubur. Keluarga dia, harta dia, amalan dia. Anak-beranak makat mari habilah. Merah butir mata, nangis. Mati dah lah ayah kita, nangis. Harta dia pun tak pergi mana dah. Kereta dia tak boleh naik dah. Tak. Berapa orang kita dengar orang mati, dia baru beli kereta. Anak dia kata tak boleh, kereta dia baru beli ni. Jenazah ni kita kena naik atas kereta baru ni, nak pergi masjid, nak pergi kubur. Ada? Jangan awak naik atas kereta ni, beratur. Takut ke hati. Habis, dia naik kereta hak surah, berasa hitam, polah dia punya minyak. Hak buruk, baik. Allahu Akbar. Mana kereta besar awak? Mana? Kereta besar pun tak ikut pergi kubur. Orang bui tika semua. Apa ni, Toto pelapik ayat, batas biji. Kain selimut ada? Tak ada juga kain selimut. Hak ada yang kain tu dia banyak. Hak terbatal buat balik semula. Tak tinggal dalam kubur. Sebab tu Nabi kata, hak tinggalnya siapa dia? Amalan dia sahaja yang duduk bersama dengan dia dalam kubur. Kalau kita rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang, duduk sorang dalam kubur, perbanyakkanlah ibadat. Solat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, ngaji Quran banyak, nasihat pada orang banyak, jangan ada buat maksiat. Tak usah duduk kerja banyak, duduk meracuni orang, duduk mengamuk sana sini, tak ada faedah. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah tempat kita minta pertolongan. Jadi kerja Nabi apa? Kerja Nabi memberi peringatan. Kepada siapa peringatan itu? Kepada orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Kalau beri kepada puak kafir, bukan dia terima, dia perli pula. Muhammad bila? Duk tanya ke bila tu, alah berasa penipal lah kita. Bila? Tanya, beritahu kepada orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, terus khusyuk, tunduk, akur,
membuat persiapan. Sebab apa? Sebab orang ni orang yang dapat manfaat daripada nasihat. Ayat ini ditafsirkan juga dengan surah Yunus. Surah Yunus 101. Wa ma tughnil ayatu wan nuzur. Wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Tidak memberi faedah tanda-tanda ayat-ayat ini, peringatan-peringatan ini kepada orang yang tak beriman. Orang tapi yang kita kena dakwah. Tapi kalau nak suruh dia takut kiamat, tak takut dia tak percaya. Kita suruh dia percaya dulu. Kita minta dia percaya dulu, lepas tu kita bagi amaran. Surah Yunus ayat 101. Allahu Akbar. Jadi biarlah kita jadi orang yang bermanfaat, orang yang mengambil manfaat daripada apa? Daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, supaya kita menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat, mengambil manfaat daripada Quran, dan sentiasa membuat persiapan untuk menghadapi saat kematian yang begitu dahsyat, yang begitu gawat. Baik, ayat ini ditutup dengan ayat terakhir, ayat 46. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari kiamat itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya kiamat, melihatnya azab, seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar asyiyah, satu petang, au duhaha, atau pagi. Hok dia duduk atas dunia ni 80 tahun, 100 tahun. Kalau umat dulu 1000 tahun contohnya. Sekali tengok neraka, woi, tak ada apa dia atas dunia, dia macam duduk sepagi atau setengah hari. Tak sampai sehari. Sebab terlalu dahsyatnya. Ai ka'annahum yauma yarawunal qiyamah. Pada hari mereka tengok depan mata dia kiamat sudah berlaku, mereka ingat tak duduk atas dunia ni kecuali satu waktu yang cukup sedikit, tak lebih daripada setengah hari ataupun sepagi je. Tak lebih daripada setengah hari ataupun sepagi. Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Dahsyat ke tidak? Dalam surah Yunus, tanda pelajaran. Surah Yunus ayat 45. Yauma yahsyuruhum ka'annahum lam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Bila tengok kiamat dia kata, kita duduk atas dunia tak apa setengah hari ni. Betapa huru-haranya, betapa macam. Karena itulah Nabi sebut dalam hadis, orang-orang yang penuh dengan nikmat atas dunia ini, projek sana, projek sini, kuasa sana, kuasa sini, sekali dia celup dalam neraka, habis nikmat tu, tak ada apa dah, tak ada harga. Mari pula orang yang beriman, atas dunia tu dia susah, nak buat begitu riba, nak buat begini rasuah, nak makan hak ni haram, dia tak buat semua tu. Susah hidup dia. Tapi sekali dia celup, pijak kaki dalam syurga, dia tak rasa apa atas dunia dulu, semuanya kecil belaka. Allahu Akbar. Itu betapa besarnya dua nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, jadi anugerahkanlah kepada kami dapat mendapat keampunan-Mu ya Allah, mendapat keredaan-Mu ya Allah, dan layakkan kami ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Kita duduk mikir bila kiamat, kita mikir apa persiapan. Sahabat mari tanya, Nabi tanya tak kiamat bila? Nabi tanya musiah, apa persiapan awak? Ma'adatalha, apakah persiapan yang awak buat? Kita duk mikir benda-benda kau, kita tak mikir kepada
kepada apa ni yang sepatutnya. Jadi para jemaah sekalian, Allahul musta'an, kita minta pertolongan Allah untuk menghadapi saat yang begitu gawat. Sekarang kita tamatlah huraian ayat kita, ayat berapa ni? 42 sampai 46. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mencari faedah. Apakah faedah yang kita dapat? Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka mari tanya bila kiamat. Para jemaah sekalian, ilmu seorang hamba Allah Ta'ala tentang kiamat itu, ilmu tentang kiamat, untuk apa kepentingan ilmu tentang kiamat? Dan kenapa Allah rahsiakan? Tak boleh ke Tuhan bagi tahu kiamat akan berlaku pada, contohnya macam hari merdeka 31 Ogos tahun 2000, lah ni 20, lah ni berapa? 23 dia. Kita kata tahun 2300. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh je. Kenapa Allah rahsia? Kenapa dirahsiakan tarikh kiamat? Sebab dia kata bal al-maslahah fi khafaihi alaihim. Maslahahnya supaya manusia ni bersedia setiap masa ready. Kiamat yang pertama kematian, kiamat yang kedua hak besar, pecah dunia ni, binasanya dunia ni. Jadi kalau kita tahu dah tarikh, lambat lagi, relax bro, jadi tak ada apa. Oleh kerana kita hari ini dalam keadaan cemas, kita tak tahu bila kita nak mati, bila ke kiamat kita akan berlaku untuk kita, kiamat individu dia panggil. Jadi kita berbuatlah persiapan. Nak tidur malam pun, ni perisai muslim duduk kat kepala. Nak tidur malam kat baca Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, aku nak letak dalam tubuh aku ni, ya Allah, sekiranya engkau tahan nyawa aku ni, kesianlah, rahmatlah pada aku. Kalau engkau lepas lagi esok, hidup balik kat, bagi pula. Mana tidur je. Lepas itulah kita nak tidur, kita kena baca. Kita kena ni zikir-zikir yang nak tidur ni, sebab kita tahu kita bangun lagi ke tidak, sedar ke tidak, wallahu a'lam. Macam orang yang nak ditidurkan tu, orang nak ada di hospital ni, ada satu penyakit tak cukup pernafasan ni, dipanggil ditidurkan. Buat persiapan tu. Kita nak tidur manual ni pun kena buat persiapan juga. Sebab kita tidak tahu mana Allah Ta'ala hilangkan semua malaikat ke nabi ke rasul ke, semuanya tak tahu bila tarikh kiamat. Istaksara bi'ilmihi, Allah Ta'ala simpan tarikh kiamat, kematian seorang itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, supaya kita tahu. Kalau kita tahu dah, contohnya dia Muhammad ni akan mati umur 45 tahun, orang ni mati 60, orang ni mati 70. Kalau awak ni nama apa ni? Azam mungkin minta anak orang, contohlah. Bakar mertua tanya, Azam, mung dalam rekod mung umur apa tahun? Dia kata saya 45 tahun ya. Woi, aku tak sewi, anak tina aku janda muda. Susah kita. Kita tahu tak ada mati. Berapa ramai orang yang hari ni kita berlarak, tahu berlarak ni maknanya kita rombongan pergi kahwin. Siapnya kompang, gedebang kompang. Sukalah tegak. Ayah dia lepas pada buat majlis walimah anak ni, balik daripada luar negeri nak balik ke Kelantan, tak ada siapa rumah, orang telefon anak dia mati. Saya tak sebutlah nama negeri. Anak sahabat saya ni pergi kahwin di luar Kelantan. Tak ada siapa, orang lombongnya berlarak, tak ada balik rumah, orang telefon mati dah, pengantin baru. Nak kata apa? Kalaulah dia tahu budak tu nak mati esok, nikah tak nikah? Tak kahwin dah. Jangan main-main. Allahu Akbar. Bila tak tahu ni lah, ya, orang boleh kahwin hari ni, esok mati boleh. Kalau tahu, tak bagi. Mu ni
Bila tarikh mati awak? Ana rasa lah ada. Soalan pertama kalau nak kahwin orang akan tanya, awak ni agak tarikh mati bila? Tak boleh. Nikah 5 tahun mati, rugi. Jadi Allah Ta'ala rahsiakan tarikh mati itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita pun tak tahu bila nak mati, kena buat persiapan cepat-cepat, sebaik mungkin, serapi mungkin, sebanyak mungkin, sebab mungkin kita mati hari ni atau esok. Allahul musta'an. Itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian kenapa Allah Ta'ala sebut ayyana mursaha? Bilakah datang? Ulama tadabbur kata al-irsa, irsa ni macam satu kalau kita buat kapal tu, sauh, dia panggil sauh. Sauh hok dia campur dari laut tu, dia lekat itu. Innamal irsa lis-safinati wal jibal. Irsa ni maknanya macam handbrake ni, penetap satu benda yang tak boleh nak bergerak ni untuk kapal dan bukit-bukit, jadi penguat kepada bumi tak boleh gerak. Kenapa? Limaza wusifatis sa'ah bil irsa. Kenapa Allah Ta'ala sifatkan kiamat ini dengan irsa? Maknanya kiamat itu ayyana mursaha, bila ke tarikh sabitnya, tarikh berlaku tu bila? Al-jawab hiya bimanzilatis safinati iza kanat jariyatan farasat. Dia kata benda ni, kehidupan kita ni macam bahtera, macam perahu, macam kapal. Kapal ni dia berjalan, bila dia berhenti, dia jatuhkan sauh dia. Jadi sama juga dunia ni bergerak pagi, petang, siang, malam, pagi. Bila sampai waktu kiamat, arsaha mari Israfil tiup dia punya serunai, habis mati semua dan dunia ini pun akan rusak. Maka kata rusuha, tetapnya berlaku itu maknanya berlakunya kiamat. Berdirinya kiamat. Kita kata bilakah berdirinya kiamat? Ulama bahasa kata berdiri itu macam orang yang berdiri cacar itu taklah. Macam kita qamal adlu, telah berdirinya, tertegaknya keadilan. Keadilan itu satu benda yang kebaikan. Wa qamal haq, telah terdirinya, tertegaknya kebenaran. Ai zahara wa sabata. Maknanya Allah Taala bagi tahu fi ma anta ayyana mursaha, bila berlakunya kiamat. Maknanya benda tu tetap akan berlaku. Bila berlaku huru-hara akan mari. Itu penggunaan bahasa yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan perkara seperti ini, Allah Ta'ala guna penggunaan bahasa ayat Quran ini cukup menarik, cukup comel. Tidak ada siapa yang mampu untuk nak lawan ataupun nak menghalangnya, sebab Allah SWT saja yang mengetahui perkara yang zahir, perkara yang batin dan segala perkara di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, nombor 3, Allah Ta'ala sebut ila rabbika muntahaha. Allah kata ilmu tentang kiamat ni hanya kepada Allah. Dia kata apa ni? Ayat ini ifadatul ikhtisas, khas untuk Allah. Wa hadha sarih, ini adalah jelas bahawa ilmu tentang kiamat ni hak Allah. Tak ada siapa boleh tahu. La yattali'u alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Malaikat yang hampir dengan Allah pun tak tahu, nabi yang diutus pun tidak diberitahu. Tiba-tiba mari pak cik akhir zaman ni berteori-teori. Dia tahu bila tarikh kiamat. Kita kata usahlah berteori, marilah kita buat persiapan. Sama juga bulan Ramadan baru ni, ada satu malam dia panggil Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadar. Untuk apa Lailatul Qadar? Kenapa Tuhan Nabi tak bagilah Lailatul Qadar pada malam ni? Habis kita. Kenapa Nabi sebut Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan? Nabi nak tengok, Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang betul-betul nak kepada rahmat Allah Ta'ala, nak pada keampunan Allah. Ni bangun lembek 10 akhir Ramadan pun duduk seribut ngecolek juga. Tak pergi maya terawih pun lari tengah jalan juga. Nampak tak nampak lekeh sangat.
tawaran istimewa Allah beri 83 tahun setengah, nampak macam tak bermaya, nampak macam tak banyak dia punya kelebihan. Kita mengatakan itulah bahayanya hidup kita sekarang. Yang keempat, innama anta munziru man yakhshaha. Allah kata, mu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi amaran kepada orang yang takut pada kiamat. Ayat ini Allah Taala nyatakan bahawa keimanan kepada Allah Taala, orang yang beriman, orang yang percaya, bila kita sebut kiamat baru dia mendapat manfaat. Ahlut taqwa wal khasyati wal inabah. Jadi kalau kita bagi tahu kepada orang yang tak reti, orang yang tak beriman, dia main-main dengan kita pula. Dia bukan nak percaya. Dia kata, bila tu? Habis kita. Kita panggil penipal kita duk mikir ke pokok ni. Jadi, ahliyatun an yakhafaha khaufan aziman. Orang yang patut kita beri peringatan, beri nasihat, beri bimbingan ni kepada orang yang yakin, orang yang percaya. Jadi kalau orang tak percaya, kita kena suruh dia beriman dulu. Dia panggil tahap dakwah. Dakwah kepada bukan Islam, kita ajak dia percaya ada Allah. Itu dia panggil dakwah tauhid. Bila dia percaya ada Allah, kita bagi tahu kepada dia tanggungjawab dia. Apa dia tanggungjawab dia? Solat, dia kena puasa, dia kena zakat, dia kena tutup aurat. Kemudian barulah peringatkan dia akan mati, dia akan dibalas. Itu dia panggil bertahaplah dakwah kita ni. Jadi dalam ayat ini Allah kata orang yang keahlian untuk menerima nasihat tentang kiamat ini siapa? Iaitulah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau lagi nasihat kalau orang tak takut, kita pula kena menakut dia, dia pula perli kita pula kena main-main dengan dia, kita kata rugi. Yang terakhir, yang kelima, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang yang orang tak beriman bila mari hari kiamat esok, dia kata kita duduk atas dunia ni rasa lama dah 80 tahun. Macam duduk setengah hari tak sampai. Di sini Allah Taala sebut asyiyah dengan makna petang, tengah hari ke maghrib. Duha pagi. Apa dia maksud di sini? Al-muradu sa'atu min naharin, maksud dianya orang yang duduk dalam keadaan huru-hara, semua benda panjang jadi pendek. Benda baik. Tapi benda yang tak baik jadi panjang. Macam kita hari ni lah. Bila kita duduk dalam suasana yang tak tenang, Allah panjangnya hari ni, lamanya rasa. Tapi kalau kita happy, gelak dah. Baru tak habis lagi main. Nah, kalau budak-budak ni main lawan game apa hok gini gila gini main PG apa nama? Penat lama budak-budak. Nah, subuh tak khabar. Mak dia tengok-tengok, tak tidur lagi awal ni bangun sahur. Dunia macam tu. Mana kalau waktu kita qalak, kita susah, kita rasa hak nikmat kita ada tu sekejap. Orang kafir ni nikmat hak dia banyak atas dunia dulu, jutawan besar atas dunia ni. Sekali kena tengok air kiamat, dia kata macam tak hidup ya atas dunia dulu. Sekejap je duduk atas dunia ni. Bagi kita orang beriman, alhamdulillah, di atas dunia pun kita tak rasa lama, sebab sibuk kita. Pagi ada subuh, tengah hari ada zuhur, petang ada asar, dah masuk malam ada maghrib, dah confirm malam dah gelap dah, ada isya. Maknanya hari jiwa kita terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, orang kafir akan terasa dunia ni kecil, dunianya pendek bagi dia. Kita orang beriman, kita kena rasa dunia ni pendek bagi kita sebab tak banyak buat persiapan. Sedangkan Allah beri pada kita umur 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, tapi tak banyak yang kita boleh. Allahu Akbar. Patutnya bila kita umur lagi lama, lagi banyak Quran yang kita hafal. Ni dak lagi tua lagi tak mengaji Quran. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah
tamatlah kita surah An-Nazi'at pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam sidi akan datang suratu Abasa. Abasa, muqaddimah dia dan ayat dia, kalau mengikut dalam pembahagian tafsir ni, dia bagi ayat 1 sampai 16. Tadi anda tengoklah, mungkin kita boleh ambil satu sehingga 4-5 ke, ataupun 16 ni kena ambil, sebab episod dia tu tak boleh dipisahkan, kalau tidak tak comel. Dia punya break, orang panggil break tengah jalan. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang takut padamu ya Allah. Apabila kami baca ayat-ayat tentang kiamat, ayat tentang kematian, ayat tentang huru-hara yang akan kami lalui dalam kubur dan di mahsyar, menyebabkan hati kami rasa takut, hati kami rasa gemetar, dan menyebabkan kami jadi rajin, aktif untuk beramal dan beribadat dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlasnya. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin.